KLCC simbol kemajuan negara atau lambang kontroversi. Nama Kuala Lumpur City Center atau lebih dikenali sebagai KLCC bukan sekadar merujuk kepada sebuah kawasan pembangunan modern di tengah ibu kota Malaysia. Ia merupakan simbol kebangkitan ekonomi negara pada era 1990-an, lambang keyakinan Malaysia untuk berdiri sebaris dengan negara maju, dan mercu tanda yang akhirnya dikenali di seluruh dunia melalui Menara Berkembar Petronas. Namun di sebalik keindahan menara berkembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi dunia itu, wujud pelbagai cerita, dakwaan, kritikan dan kontroversi yang terus diperkatakan sehingga hari ini ada yang melihat KLCC sebagai kejayaan luar biasa negara di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tidak kurang juga yang menganggap proyek tersebut sebagai contoh bagaimana proyek mega boleh membuka ruang kepada dakwaan kronisme, pembaziran, dan pengagihan kekayaan kepada kelompok tertentu. Perdebatan mengenai KLCC sebenarnya mencerminkan perdebatan yang lebih besar tentang pembangunan Malaysia pada era 1980-an dan 1990-an. Pada satu sisi, Malaysia berkembang pesat dengan lebuh raya modern, lapangan terbang bertaraf antarabangsa, Putrajaya, Cyberjaya, dan pelbagai proyek mega lain. Pada sisi yang lain pula, muncul persoalan mengenai kos, ketelusan, hutang, serta hubungan rapat antara ahli politik dan golongan korporat. Bagi memahami isu ini secara lebih menyeluruh, penting untuk melihat bagaimana proyek KLCC bermula, siapa yang terlibat, mengapa ia menjadi kontroversi, dan bagaimana proyek itu akhirnya mengubah wajah Kuala Lumpur serta image Malaysia di mata dunia. Permulaan era proyek mega Malaysia pada awal 1980-an, Malaysia sedang melalui perubahan besar dalam dasar ekonomi dan pembangunan negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981 membawa visi untuk menjadikan Malaysia sebuah negara industri modern. Beliau percaya bahwa Malaysia tidak boleh terus bergantung kepada ekonomi berasas komoditi seperti getah dan biji timah semata-mata. Sebaliknya, negara perlu bergerak ke arah pembangunan industri, teknologi dan infrastruktur modern. Dalam tempo tersebut, kerajaan memperkenalkan pelbagai proyek besar seperti Lebuh Raya Utara Selatan, Proton, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Putrajaya, Cyberjaya, dan KLCC. Mahathir melihat proyek mega sebagai alat untuk membina keyakinan nasional. Beliau sering menegaskan bahwa Malaysia perlu berani membina sesuatu yang besar bagi menunjukkan kemampuan negara membangun daripada sudut penyokong. Pendekatan ini berjaya mengubah image Malaysia daripada negara pertanian kepada negara membangun modern. Kuala Lumpur yang suatu ketika dahulu dipenuhi bangunan kolonial dan kawasan perdagangan, lama mula berubah menjadi kota metropolitan modern. Namun pengkritik pula melihat proyek mega sebagai simbol pembaziran dan budaya politik yang terlalu bergantung kepada proyek berskala besar. Mereka mempersoalkan sama ada pembangunan tersebut benar-benar memberi manfaat kepada rakyat biasa atau sekadar menguntungkan kelompok elit politik dan korporat. Tapak KLCC dan sejarah Selangor Turf Club. Sebelum KLCC dibina, kawasan tersebut sebenarnya merupakan tapak Selangor Turf Club, yaitu pusat lumba kuda terkenal yang telah wujud sejak era kolonial British. Kawasan tersebut terletak di Jalan Ampang dan dianggap antara lokasi paling strategik di Kuala Lumpur. Selangor Turf Club mula beroperasi sejak tahun 1896 dan menjadi simbol gaya hidup elit kolonial British di Tanah Melayu. Selama hampir satu abad, kawasan itu menjadi lokasi perlumbaan kuda dan pusat sosial golongan berada. Namun menjelang akhir 1980-an, nilai tanah di tengah Kuala Lumpur meningkat dengan sangat tinggi. Kawasan tersebut mulai dilihat lebih sesuai untuk pembangunan komersial modern berbanding aktiviti lumba kuda. Menurut rekod sejarah pembangunan KLCC, kawasan bekas Selangor Turf Club mulai dibersihkan pada akhir 1980-an bagi memberi laluan kepada proyek pembangunan KLCC. Kelab lumba kuda tersebut kemudian dipindahkan ke Serdang pada awal 1990-an. Kerajaan dan Petronas melihat kawasan itu sebagai lokasi strategik untuk membina pusat bandar modern yang dapat menjadi ikon baharu Malaysia. Idea untuk membangunkan sebuah city within a city mulai dirancang dengan teliti. Peranan Petronas dalam proyek KLCC. Petronas memainkan peranan utama dalam pembangunan KLCC sebagai syarikat petroleum nasional milik negara. Petronas ketika itu mempunyai kekuatan keuangan yang besar hasil pendapatan minyak dan gas. Pembangunan KLCC dilakukan melalui KLCC Holdings, sebuah entiti yang dikaitkan dengan Petronas bagi mengurus pembangunan kawasan tersebut. Tujuan utama proyek itu bukan sekadar membina menara pejabat. Sebaliknya, KLCC dirancang sebagai pusat komersial modern lengkap dengan pusat beli belah, hotel mewah, taman awam,
pusat convention dan bangunan pejabat bertaraf antarbangsa. Menara berkembar Petronas pula menjadi simbol utama proyek tersebut. Bangunan itu direka oleh arsitek terkenal C. Sarpelli dan dibina menggunakan konsep seni bina yang menggabungkan elemen modern serta identiti Islam. Pembinaan menara bermula pada tahun 1993 dan mengambil masa beberapa tahun sebelum siap sepenuhnya. Pada tahun 1998, menara berkembar Petronas secara resmi menjadi bangunan tertinggi dunia dengan ketinggian 452 meter. Mengatasi Sears Tower di Chicago, bagi penyokong kerajaan ketika itu, pencapaian tersebut menjadi simbol kejayaan Malaysia di pentas antarbangsa. Dakwaan mengenai urus niaga tanah. Walaupun KLCC akhirnya menjadi ikon dunia, proyek tersebut tidak terlepas daripada kontroversi. Antara dakwaan paling kerap dibangkitkan ialah mengenai urus niaga tanah bekas Selangor Turf Club. Menurut beberapa laporan dan dakwaan politik yang sering dipetik semula, tokoh korporat Tan Sri Ananda Krishnan dikatakan membeli tanah tersebut pada harga sekitar Rm10 juta sebelum menjual kepentingan proyek kepada Petronas pada nilai jauh lebih tinggi. Laporan media keuangan The Edge pernah menyebut bahwa Ananda Krishnan membayar sekitar Rm11 juta bagi kawasan tersebut dan kemudian menjual pegangan majoriti dalam syarikat pembangunan proyek kepada Petronas pada nilai ratusan juta ringgit. Perkara ini menjadi asas kepada dakwaan bahwa terdapat keuntungan luar biasa hasil urus niaga tersebut. Pengkritik melihat keadaan itu sebagai contoh bagaimana individu tertentu memperoleh manfaat besar daripada hubungan rapat dengan kerajaan. Namun penyokong pula berhujah bahwa pembangunan hartanah berskala besar sememangnya meningkatkan nilai tanah dengan mendadak. Mereka juga menyatakan bahwa proyek seperti KLCC memerlukan risiko keuangan tinggi dan pelaburan besar. Sehingga hari ini, dakwaan tersebut terus diperdebatkan tanpa keputusan resmi yang benar-benar menamatkan polemik. Peningkatan kos pembinaan. Selain isu tanah, satu lagi perkara yang sering dibangkitkan ialah peningkatan kos proyek KLCC. Kos asal pembinaan menara berkembar Petronas sering disebut sekitar 2,5 ringgit bilion. Namun terdapat dakwaan bahwa kos keseluruhan pembangunan meningkat sehingga sekitar 7 ringgit bilion atau lebih selepas siap sepenuhnya. Peningkatan kos proyek mega sebenarnya bukan perkara luar biasa dalam dunia pembinaan. Banyak proyek antarabangsa mengalami peningkatan kos akibat perubahan reka bentuk, inflasi bahan binaan, faktor teknikal dan perubahan skop proyek. Namun dalam konteks politik Malaysia, peningkatan kos tersebut dijadikan isu besar oleh pengkritik kerajaan. Mereka mempersoalkan sama ada proses pemberian kontrak dilakukan secara telus dan kompetitif. Terdapat dakwaan bahwa sebahagian kontrak pembekalan, kerja dalaman dan proyek berkaitan diberikan kepada syarikat yang mempunyai hubungan dengan individu berpengaruh. Nama ahli politik, tokoh korporat dan individu tertentu sering dikaitkan dalam naratif tersebut. Bagaimanapun, kebanyakan dakwaan tersebut kekal sebagai tuduhan politik dan persepsi awam karena tiada keputusan mahkamah yang secara resmi membuktikan wujudnya penyelewengan besar dalam pembinaan KLCC. Mahathir dan gaya kepimpinan proyek mega. Untuk memahami mengapa KLCC menjadi sangat kontroversi, seseorang perlu memahami gaya kepimpinan Tun Dr. Mahathir sendiri. Mahathir terkenal sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko besar. Beliau percaya bahwa negara membangun tidak boleh takut untuk bersaing dengan dunia maju. Dalam banyak ucapan, Mahathir sering menegaskan bahwa rakyat Malaysia mesti berani berpikir besar. Beliau melihat proyek mega bukan sekadar bangunan fisikal, tetapi simbol psikologi nasional. Bagi Mahathir, apabila rakyat melihat bangunan tertinggi dunia dibina di Kuala Lumpur, ia memberi keyakinan bahwa Malaysia mampu bersaing di peringkat global. Namun pendekatan ini turut menimbulkan kritikan. Pengkritik mendakwa proyek mega terlalu menumpukan kepada image dan simbolisme berbanding kebajikan rakyat biasa. Ada yang berhujah bahwa uang berbilion ringgit sepatutnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan pengurangan kemiskinan. Mahathir bagaimanapun mempertahankan pendekatannya. Beliau berhujah bahwa pembangunan ekonomi memerlukan keberanian dan visi jangka panjang. Menurut beliau, negara yang terlalu takut mengambil risiko akan kekal mundur. Krisis keuangan Asia 1997 dan tekanan terhadap Malaysia. Kontroversi berkaitan KLCC juga tidak boleh dipisahkan daripada krisis keuangan Asia ke 1997. Ketika krisis melanda, nilai ringgit jatuh dengan mendadak dan banyak syarikat besar mengalami masalah keuangan. Malaysia turut terkesan teruk. Dalam tempo itu,
Proyek mega seperti KLCC menjadi sasaran kritikan karena dianggap simbol perbelanjaan besar ketika ekonomi sedang tertekan. Pelabur antara bangsa dan media asing mula mempersoalkan model pembangunan Malaysia. Tokoh keuangan terkenal George Soros sering dikaitkan dalam konflik naratif tersebut. Mahathir menuduh spekulator mata uang antara bangsa, termasuk Soros, sebagai antara punca serangan terhadap ringgit. Pertembungan antara Mahathir dan Soros menjadi perhatian dunia. Media antarabangsa menggambarkan Malaysia sebagai negara yang sedang bergelut mempertahankan ekonominya. Dalam suasana itulah pelbagai tuduhan mengenai kronisme dan hubungan rapat antara politik dan perniagaan mula menjadi topik utama. Dakwaan kronisme dan nepotisme sepanjang era 1990-an, istilah kronisme dan nepotisme semakin kerap digunakan dalam politik Malaysia. Pengkritik mendakwa terdapat hubungan terlalu rapat antara ahli politik dan ahli perniagaan tertentu. LCC sering dijadikan contoh dalam perdebatan ini. Ada dakwaan bahwa beberapa kontrak proyek diberikan kepada syarikat yang dikaitkan dengan individu tertentu yang mempunyai hubungan dengan kepimpinan negara. Tuduhan seperti ini menjadi lebih sensitif apabila melibatkan ahli keluarga pemimpin. Namun perlu difahami bahwa dalam banyak keadaan, dakwaan tersebut tidak pernah dibuktikan secara jelas di mahkamah. Sebahagian besar tuduhan datang daripada laporan politik, pandangan individu, atau artikel tertentu. Penyokong kerajaan pula berhujah bahwa banyak syarikat yang mendapat proyek memang mempunyai kemampuan teknikal dan keuangan untuk melaksanakan proyek besar. Mereka juga menyatakan bahwa proyek berskala antarabangsa seperti KLCC memerlukan penglibatan syarikat besar yang sememangnya mempunyai hubungan luas dengan kerajaan dan sektor korporat. LCC sebagai simbol nasionalisme ekonomi. Walaupun dipenuhi kontroversi, tidak dapat dinafikan bahwa KLCC berjaya mengubah image Malaysia. Sebelum pembinaan menara berkembar Petronas, Malaysia jarang disebut dalam perbincangan seni bina dunia. Namun selepas menara tersebut siap, image Kuala Lumpur mula muncul dalam film antarbangsa, majalah pelancongan, dan media global. KLCC menjadi lambang keyakinan negara Asia membangun. Bagi ramai rakyat Malaysia, melihat menara berkembar Petronas berdiri megah, memberikan rasa bangga terhadap negara. Ia juga menjadi simbol bahwa Malaysia mampu menghasilkan pembangunan bertaraf dunia. Kawasan KLCC turut merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar Kuala Lumpur. Nilai hartanah meningkat. Sektor pelancongan berkembang dan kawasan sekitar menjadi pusat keuangan utama negara. Pusat beli belah Suria KLCC, Taman KLCC dan pusat konvensi antarabangsa menjadikan kawasan tersebut antara lokasi paling penting di ibu kota. Perspektif penyokong Mahathir. Golongan yang menyokong Mahathir melihat kritikan terhadap KLCC sebagai tidak adil. Bagi mereka, pembangunan negara tidak mungkin berlaku tanpa keberanian mengambil risiko. Mereka berhujah bahwa banyak negara maju hari ini juga membina proyek besar menggunakan dana awam dan kerjasama dengan syarikat korporat. Penyokong Mahathir juga sering menegaskan bahwa tiada bukti mahkamah yang membuktikan beliau secara langsung melakukan rasuah berkaitan proyek KLCC. Mereka berpendapat bahwa banyak tuduhan terhadap beliau sebenarnya bermotif politik. Selain itu, mereka melihat kejayaan KLCC dari sudut jangka panjang, walaupun kos pembinaan tinggi. Proyek tersebut berjaya menjadikan Kuala Lumpur pusat ekonomi dan pelancongan penting di Asia Tenggara. Ramai pelabur asing juga mula melihat Malaysia sebagai negara modern dan stabil selepas era pembangunan pesat tersebut. Perspektif pengkritik Mahathir. Sebaliknya, pengkritik pula melihat KLCC sebagai simbol budaya politik yang terlalu bergantung kepada elit tertentu. Mereka berhujah bahwa proyek mega sering membuka ruang kepada ketirisan kerana melibatkan dana yang sangat besar. Menurut mereka, hubungan rapat antara ahli politik dan tokoh korporat mencetuskan konflik kepentingan. Pengkritik juga mempersoalkan sama ada pembangunan mewah seperti KLCC banner-banner membantu rakyat bawahan dalam keadaan jurang kaya dan miskin masih wujud. Mereka melihat proyek mega sebagai pembangunan yang lebih menguntungkan golongan elit bandar. Sebahagian pihak turut membandingkan Malaysia dengan negara Asia lain yang memilih pembangunan lebih sederhana, tetapi memberi tumpuan kepada pendidikan dan inovasi. Namun sehingga hari ini, perdebatan tersebut masih belum berakhir. Media, persepsi, dan politik. Satu perkara penting dalam isu KLCC ialah bagaimana media dan politik membentuk persepsi awam. Pada era 1990-an, media tradisional memainkan peranan besar dalam membentuk pandangan rakyat. Penyokong kerajaan melihat KLCC sebagai kejayaan nasional. Sebaliknya, media pembangkang dan pengkritik melihatnya sebagai lambang kronisme. Apabila internet mula berkembang, perdebatan menjadi lebih terbuka.
Pelbagai artikel, blog, dan video mulai mengupas semula sejarah proyek Mega Malaysia. Nama Mahathir terus menjadi topik utama kerana beliau merupakan arsitek utama pembangunan moden negara. Bagi sesetengah pihak, beliau dianggap negarawan yang berjaya memodenkan Malaysia. Bagi pihak lain pula, beliau dilihat sebagai pemimpin autoritarian yang mengukuhkan kuasa politik melalui jaringan elit tertentu. KLCC akhirnya menjadi simbol kepada dua naratif berbeza tersebut. Realiti pembangunan negara. Hakikatnya, hampir semua negara yang mengalami pembangunan pesat pernah melalui kontroversi berkaitan proyek mega. Di China, Dubai, Korea Selatan, dan banyak negara lain, proyek pembangunan besar sering dikaitkan dengan isu ketelusan, hubungan politik, dan keuntungan korporat. Malaysia tidak terkecuali daripada realiti tersebut. Dalam banyak keadaan, pembangunan pesat memang memerlukan kerjasama erat antara kerajaan dan sektor swasta. Namun pada masa yang sama, keadaan itu juga membuka ruang kepada dakwaan salah guna kuasa jika mekanisme semak dan imbang tidak cukup kuat. Oleh sebab itu, isu seperti KLCC terus menjadi bahan kajian ahli politik, ahli ekonomi, dan pengkaji sejarah. Ia bukan sekadar soal sebuah bangunan, tetapi berkaitan cara sesebuah negara membangun dan siapa yang mendapat manfaat terbesar daripada pembangunan tersebut. KLCC hari ini KLCC berdiri sebagai salah satu ikon paling terkenal di dunia. Jutaan pelancong mengunjungi kawasan tersebut setiap tahun. Menara berkembar Petronas menjadi antara bangunan paling banyak direkam gambar di Malaysia. Kawasan KLCC juga berkembang menjadi pusat ekonomi utama dengan kehadiran syarikat multinasional, hotel mewah, dan pusat perdagangan antar bangsa. Banyak rakyat Malaysia melihat KLCC sebagai simbol kebanggaan negara. Namun dalam masa yang sama, perdebatan mengenai sejarah pembinaannya tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali isu berkaitan Mahathir atau proyek mega dibangkitkan, KLCC hampir pasti akan disebut semula. Ini menunjukkan bahwa sesuatu proyek pembangunan bukan sahaja meninggalkan kesan fisikal, tetapi juga kesan politik dan psikologi yang panjang, penilaian sejarah yang lebih seimbang. Dalam menilai isu KLCC, penting untuk mengambil pendekatan yang seimbang. Tidak semua dakwaan politik boleh diterima bulet-bulet tanpa bukti kukuh. Pada masa yang sama, tidak wajar juga menolak semua kritikan hanya karena proyek tersebut akhirnya berjaya dari sudut fisikal dan ekonomi. Sejarah memerlukan penilaian berdasarkan fakta, dokumen, konteks, dan bukti yang sahih. Memang benar KLCC membawa nama Malaysia ke pentas dunia. Memang benar juga bahwa proyek mega sering mencetuskan persoalan tentang ketelusan dan hubungan politik. Kedua-dua perkara ini boleh wujud secara serentak. Seseorang boleh mengakui bahwa KLCC merupakan kejayaan seni bina dan ekonomi, sambil tetap mempersoalkan aspek tadbir urus dan ketelusan proyek. Begitu juga, seseorang boleh mengkritik proses pembangunan tanpa menafikan bahwa KLCC memberi kesan positif kepada imej negara, warisan Mahathir, dan masa depan Malaysia. Perdebatan mengenai KLCC sebenarnya berkait rapat dengan persoalan lebih besar tentang warisan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau merupakan antara tokoh paling berpengaruh dalam sejarah moden Malaysia. Tidak ramai pemimpin yang meninggalkan kesan begitu besar terhadap pembangunan negara. Lebuh raya moden, industri otomotif nasional, Putrajaya, dan menara berkembar Petronas semuanya sering dikaitkan dengan visi beliau. Namun pada masa yang sama, beliau juga kekal sebagai tokoh yang sangat kontroversi. Penyokong melihat beliau sebagai pemimpin berwawasan. Pengkritik pula melihat beliau sebagai simbol budaya politik lama yang terlalu berpusat kepada kuasa. KLCC akhirnya menjadi cerminan kepada perdebatan tersebut. Bagi generasi muda Malaysia, memahami isu seperti KLCC penting supaya mereka dapat melihat sejarah negara secara lebih kritis. Pembangunan bukan hanya soal bangunan tinggi atau proyek besar. Ia juga berkaitan integriti, tadbir urus, pengagihan kekayaan, dan masa depan rakyat. KLCC merupakan salah satu proyek paling penting dalam sejarah moden Malaysia. Ia mengubah wajah Kuala Lumpur, memperkenalkan Malaysia kepada dunia, dan menjadi simbol keyakinan sebuah negara membangun. Namun di sebalik kejayaan tersebut, proyek itu juga membawa pelbagai kontroversi yang terus diperdebatkan. Sehingga hari ini, dakwaan mengenai urus niaga tanah, peningkatan kos, kronisme, dan hubungan politik menunjukkan bagaimana proyek mega boleh menjadi medan pertembungan antara visi pembangunan dan persoalan tadbir urus. Bagi sesetengah pihak, KLCC adalah lambang kejayaan Malaysia. Bagi pihak lain pula, ia menjadi simbol bagaimana kuasa politik dan ekonomi boleh bertembung dalam proyek pembangunan berskala besar. Apapun perspektif yang diambil, satu perkara tidak dapat dinafikan. KLCC telah menjadi sebahagian daripada identiti Malaysia moden. Ia bukan sekadar bangunan.
Ia adalah simbol sejarah, politik, ekonomi, dan perdebatan nasional yang masih hidup hingga ke hari ini. Oleh itu, memahami sejarah KLCC memerlukan pendekatan yang matang dan kritikal. Penilaian terhadap proyek mega tidak seharusnya dibuat hanya berdasarkan emosi politik atau persepsi semata-mata. Sebaliknya, masyarakat perlu melihat keseluruhan konteks sejarah, data ekonomi, rekor pembangunan, dan bukti yang sahih. Hanya dengan pendekatan sedemikian barulah sesuatu proyek mega dapat dinilai secara adil, sama ada sebagai lambang kemajuan negara, simbol kontroversi politik, atau mungkin kedua-duanya sekali.